Baik tuan-tuan, isu murtad yang berlaku dalam negeri negara kita ni makin menjadi sayangnya tidak ada nama. Walau setelah 54 tahun kita modern, ada jabatan agama, majlis agama, jabatan mufti, jabat peguam negara, diungguli oleh orang yang Islam kita juga pilih pandai ada yang ulama. Tapi undang-undang murtad tak ada. Bayangkan tuan-tuan, kalau kita buat jalan raya dari 54 tahun kita buat jalan raya, baru sekarang kita nak buat akta keselamatan jalan raya, akta pengangkutan keselamatan jalan raya DPJ. Tapi dulu orang nak pakai seatbelt apa, nak pakai dulu beda apa, nak bayar road tax, nak ambil lesen apa, anggap traffic light tak apa. Tak ada undang-undang. Ambil undang-undang. Tak ada undang-undang. Jadi kalau orang tak kecil buat apa? Bising buat apa? Demonstrasi buat apa? Mogok buat apa? Impor kat alam. Tak bagi orang lebih buat apa? Yalah, paling kurang. Kita suara kebimbangan tu bimbang. Sebab apa? Sebab aku nak sebut bahawa tak ni. وَمَنْ يَرْتَدِ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Pada siapa yang mati murtad, mati kafir ya. Mana-mana orang mati murtad, mati kafir. Dan dia masuk neraka ke keadaan neraka. Berat itu tuan-tuan nak tengok. Alhamdulillah, nak tengok bapak kita, adik kita, saudara mara, jiran tangga, cucu cicit, keturunan kita jadi murtad. Nak tengok. Nak tengok mereka mati kafir. Tengok. Oleh itu apa ada enakmen, ada akta yang boleh menyikat. Kalau mereka murtad, dia cari mereka, pujuk mereka, didik mereka, bentuk mereka, balik mula pakai jalan. Nampak tak? Kita semula plastik kita semula sebab apa? Berhajat ada plastik. Kertas kita semula kerana kita keterbatasan sumber yang berkait dengan kertas. Begitu juga kaca. Ini orang ni kita semula dia Islam. Masuk Kristian, masuk Hindu, masuk Buddha, masuk Kristen. Terpujuk, didik, bentuk, tarik, semula mampu, kepangkuan. Jalan yang benar. Itu. Jadi kalau tak ada akad, tak ada undang-undang, tak ada nama, nak tarik, nak guna, apa tuan-tuan? Nak tarik kereta breakdown, nak kena terang. Terang pun nak kena konten, tak kena duit dia, bayar. Ada undang-undang, maknanya. Ini kelakar kita, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan baik dengan Tuanku Sultan ke, tuan-tuan Datuk Datuk Jasmine yang baik dengan Tuanku Sultan, bagi tahu Tuanku penting orang Sultan. Penting kan Tuanku. Kalau tidak Tuanku tak menjawab, sebab Tuanku ketua agama. Ada setakat ini yang beri respon yang bagus. Apa Tuanku Sultan Selangor dengan apa Tengku Mahkota Faham benda dengan kebetulan tambahan semalam. Dan dia beri bayangan, maknanya murtad satu gejala yang dipandang serius. Lain-lain Tuan, kita sampaikan pada Tuan, beri nasihat. Tuan pun nak tak nak, Tuan punya pasal. Tapi ini perintah daripada Allah. Kalau Tuan tu buat, Tuan tu mulia, rakyat mulia, negara mulia. Kalau tak buat, kita semua akan jawab di akhirat. Allah. Begitu juga jual beli, sewa menyewa pajak ganda. Ada undang-undang kan? Ada undang-undang. Sewa beli, pajak ganda, nyewa, perdagangan. Oh, ada undang-undang. Dalam bagi kan tak ada undang-undang. Kalau bak jual beli, sewa menyewa, pajak ganda, perdagangan, ada undang-undang. Sebab nak jaga harta benda orang. Kalau dalam bak akidah tak ada undang-undang, sebab orang tak minat nak jaga akidah. Nak jaga hubungan dengan Allah, tak minat sekarang. Benarnya hubungan akidah itu urusnya itu paling utama. Antara kita dengan Allah, antara kita dengan Rasulullah, kita dengan Nabi-Nabi, dengan para mereka, dengan kita, kotak-kotak di kiamat, itu urusnya itu paling utama. Tak beli juga sewa menyewa pajak ganda, itu urusnya itu kat dunia. Tapi bagaimana urusnya itu dunia? Kita transformasi akhirat. Kalau kita akan menjawab, tuan-tuan, saya menjawab, saya tanggung diri saya, tuan-tuan, tanggung diri tuan-tuan, saya jawab tentang diri saya, tuan-tuan, jawab diri tentang tuan-tuan. Bagaimana nasib kita di akhirat? Allah Akbar. Jadi sepatutnya ahli ulama ini pandai, jabatan mufti, jabatan agama, majlis agama ataupun jabatan undang-undang.
peluang negara. Duduk meja dari penyelesaian bincang bagaimana nak atasi masalah murtad ni. Sikit lagi mari isu pilihan raya. Bulan 3 pilihan raya, mari isu pilihan raya. Lupa lah. Lupa murtad. Lupa dia sesak. Lupa dia cover dengan pilihan raya. Habis. Lepas tu 2-3 tahun pula murtad pula. Bising. Mari isu lain cover pula. Senyap. Murtad pula. Bising. Tak selesai. Hal lain itu kita perkasakan akidah. Kalau sukatan pelajaran KBSR, fokus semua sekali tingkat sekolah tengah, sekolah menengah, kolej, universiti, perkasakan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu faktor dalam kita. Undang-undang tadi faktor luaran kita. Jadi ada dua faktor. Faktor dalam, faktor luaran. Ada pemberkasan akidah, pemahaman akidah, penjualan akidah. Dia tak boleh botak. Kajian tuan-tuan, orang kita orang Islam jadi murtad, jadi Kristian ni. Kenapa? Kerana nak benda. Kerana nak benda, nak duit, nak modal, nak bayar hutang. Tekanan hidup. Nak kata dia aja. Bukan kata konsep ketuhanan Kristian lebih baik daripada Islam. Peribadatan Kristian lebih baik daripada Islam. Tak sekali-kali. Ada kerana material. Lepas tu material, mana agensi kita yang beri material ni? Zakat Baitul Mal. Kristian bawa duit dalam beg, pergi cari orang kat LRT, MRT, stesen bas, rapid KL, budak sekolah. Bagi duit, jumpa bagi duit. Kita pusat zakat, makan kok duduk lagu sini. Buka FB, buka Facebook, Twitter. Bagi anak kenapa? Ini orang sedang itu sedih. Kita duduk pejabat. Kita agensi Islam duduk pejabat. Orang miskin, orang susah payah nak bagi taman teksi, naik kereta apa semua, isi bola tak lekat ringgit pula. Nak dapat bantuan tu lambat. Kristian pergi ambil duit. Tuhan tiga. Cik Tuhan tiga cik. Ambil. Nak rokok Tuhan tiga cik. Ni dah Tuhan tiga. Ni berapa ni? Ni 300. 100 untuk Tuhan Bapa, 100 Tuhan Anak, 100 untuk Tuhan Roh. Bagus Tuhan dapat 300. Saya tak betul kita. Tak betul. Lepas tu kena baru kasih banyak sangat. Itu dokumen surat beranak tak ada lah, surat beranak tak cok lah, ni IC tak jelas lah, tak clear, photostat lain. Allah Rabbi la ilaha illallah. Nanti kita kutip dia tak banyak. Agihan kita berapa banyak. Minta maaf tuan-tuan. Tuan-tuan kalau nak tahu, buat ulur-ulur, buat menyamar. Tuan-tuan pergi pakai selipar Jepun, selipar Melayu, selipar Kadazan, atau pakai baju sikit ikut semua, tak layan tuan-tuan. Tuan-tuan pergi ke mana-mana pun dia pakai gambar, tak layan. Tapi kalau tuan-tuan pakai kuk, pakai kosong kuk, wah, layan pada pusing sikit. Jadi persepsi ini. Kita sekarang ni bukan kita kata menunggu pelanggan, kita mencari pelanggan. Kerana kita agensi Baitul Mal, agensi zakat, perlu mencari pelanggan. Kerana orang pakai miskin, orang buta, orang apa asnaf helapan tu, kadang-kadang dia tak reti salah-salah pengusaha. Nak pergi cari orang rasa segan, rasa malu, rasa rendah diri dan sebagainya. Kita kena cari. Baru masalah kemiskinan, miskin tegar, miskin apa semua masalah terimpit, susah ataupun yang memerlukan bantuan material itu boleh bantu hingga tak akan pergi. Macam pilihan raya. Orang tak nak pergi mengundi, kita pergi ambil rumah dia lagi. Mari naik motor. Orang kampung naik motor lagi, naik motor. Macam mari naik. Macam buat IC dia. Macam mengundi kami. Tu kerana nak undi tu, kita pergi ambil rumah. Hak tak boleh jalan, tak lagi. Hak tepok, hak juling, hak mekok, hak buta, akak lagi. Hak kena menggigih, hak kena teruk. Akak lagi tak undi. Aku dah tuan-tuan, bawa orang macam tu mari semayang kat masjid dengan kuliah aku. Apa nak keluar dia? Apa nak bagi mereka? Apa nak jadi pemuda cara? Aku. Tapi dekat pilihan raya, aku. Kenapa? Kerja dunia beli benda-benda agama. Allah Rabbi la ilaha illallah.
Atau orang Kristian, pengurusan gereja, tuan-tuan. Gereja ada tempat makan, tempat minum, tempat tidur. Tuan-tuan tengok St. John Bukit Denah tu bagi makan orang tengah hari. Jadi puak-puak gelandangan, miskin, duduk buat jabatan, buat apa semua sekali duduk situ. Anak-anak luar nikah lagi duduk situ, duduk gereja. Ada perlindungan. Makan free, tidur free, bagi ayam lagi, duduk gereja. Kita masjid kalah, pengurusan masjid kalah dengan gereja. Ada setengah-setengah kita lebih baik, tapi kebanyakannya pengurusan masjid kalah dengan gereja. So bagaimana kita nak jaga? Jadi kita betulkan pengurusan kita, alhamdulillah kita lebih baik daripada mereka. Allah Rabbi. Kita tengok apa kan? Masjid di Malaysia ni bila hari Jumaat banyak bagi pisang. Pisang ni makan orang batasan. Makan orang jenis atas pokok. Orang tak buruk, monyet tu, gadis-gadis ke tak tu ni. Tapi gereja bagi makan nasi berani, nasi hujan panas. Macam-macam jenis nasi lah. Tengok dua senario yang berbeza. So macam mana kalau orang Islam pergi jadi Kristian dan nak benda? Satu faktor, orang tu lemah iman. Kita boleh salahkan orang kita. Satu faktor lagi, kita kena salahkan daya penarik yang begitu kuat mendorong orang kita gagalkan akidah Islam tukar dengan Kristian. Kita sendiri apa wacana yang kita sediakan? Jadi di samping akta enakman yang kita ubah dari sudut perundangan, ni pengukuhan ini mesti diberi perhatian. Bukan sekadar oleh agensi agama, tetapi oleh semua pihak, semua umat Islam. Okay. Kalau kita nak kata tadi, Mufti boleh kata 250,000 mustahil, mustahil semua. Mustahil apa? Ada bekal. Jabatan agama Islam mana ada bekal berkait dengan ada bekal. Tuan-tuan tengok, mudah kalau kita nak kira, tuan-tuan. Mudah kalau kita nak kira. Ajaran sesat yang telah diisytiharkan oleh Jakir bukan dari ajaran Islam, ada lebih 70 ajaran. Tuan-tuan tengok, ayat P berapa lama mengikut dia? Haji Kahar berapa lama? Qadiani berapa lama? Bahai berapa lama? Arkam berapa puluh ribu mengikut dia? Arkam. Ahmad Matali berapa lama? Ajaran Maria Nabi Rasul. Ajaran Kutub Aklin N17 Layar Badrul. Ajaran Imam Bonjo Tarikat Mufaridiyah. Kalau campur 70 lebih ajaran sesat yang bukan dari ajaran Islam, berarti bukan. Kita nak apa lagi? Kalau nak dari sudut angka, memang kita nak berpegang sudut angka. Tapi kalau nak ceritanya 54 tahun kita merdeka sampai sekarang, tak tahu berapa lalu ribu murtad. Sebab tak ada rekod yang rasmi. Semua berlaku Aisyah Bukhari murtad, bisi-bisi-bisinya. Dia nak jauh murtad, bisi-bisi-bisinya. Baik. Tak siapa lagi hal yang akan tahu dunia tak sesuai dilaksanakan. Murtad juga. Orang kata, hudud ini tidak kondusif, nak dilaksanakan dekat sekarang. Murtad je. Apa ramai murtad itu? Dia tahu tak hukum Allah? Murtad. Nampak tak? Itu bab murtad ni tuan-tuan. Dari sudut kata-kata, dari sudut perbuatan, dan dari sudut kepercayaan. Ini nak benar kita jaga. Jadi, katanya mufti pelik, bila mufti perak kata lebih 250,000 umat Islam murtad, duduk semeja kali jalan dari dunia saya. Mufti boleh jaga umat Islam daripada murtad di negeri. Mufti Perak jaga umat Islam daripada murtad di negeri. Maka dua masing-masing. Ini Mufti Perak sebut 250,000 murtad, Mufti boleh bantah. Apa kita cerita? Tengok. Apa kita cerita? Bantah apa? Duduk semeja dari dunia saya. Allah Akbar. Ini bahananya tuan-tuan bila ada latih mufti jawatan politik, bukan mufti dari kalangan orang alim dan bertakwa kepada Allah. Maka wajib ada setiap ulama mujtahid menjadi dalil yang tepat dalam mengeluarkan satu hukum. Ini kerja ulama mujtahid. Ulama mujtahid
Ulama mujtahid maksudnya ialah ulama yang menguasai disiplin ilmu, beramal dengan ilmunya, dan kemudian berkeupayaan untuk menganalisis setiap dalil nak disesuaikan dengan permasalahan yang dihadapi oleh umat Islam. Dia memperakal, teringat disiplin ilmu yang ada padanya itu, nak cari dalil kesesuaian dengan apa yang dilakukan oleh umat Islam. Itu didapati ulama mujtahid. Dan wajib pun ada setiap mengikuti dalil yang sahih lagi rajin, yang paling kuat dalam lingkungan masalah iman. Nah, kita ni orang jahil, ikut orang lain ikut dah, selesai masalah kita. Ikutlah. Kita ni bukan ni, kita ikut ulama, selesai masalah. Sebab Allah suruh kita ikut ulama. Fas'alul ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah ahli ulama kalau kamu tak tahu satu perkara. Nah, Allah suruh kita ikut ulama. Mana? Wattabi' sabila man anaba ilayya. Ikutlah orang-orang yang mana orang tu kembali kepada aku. Tak salah. Kita ikut ulama bukan fanatik. Kita ikut ulama bukan nasrul. Bukan ikut buta-buta tulisan. Ikut ada pertimbangan akal yang waras. Ada mekanisme ada Quran. Mekanisme yang kedua sunnah. Mekanisme yang ketiga majoriti ulama. Ini akan disebut la tajtami'u ummati ala dhalalatin. Umat aku tidak bersatu di atas landasan kesesatan. Satu hari lagi baginda bersabda, "Idza ra'aytumul ikhtilafa fa'alaykum bisawadil a'dhar." Bila kamu melihat banyaknya perselisihan yang berlaku di kalangan ulama, hendaklah kamu berpegang kepada suara majoriti ulama. Jadi mudah bagi kita. Nah, dari pandangan yang paling kuat dalam hitungan mazhab imam mazhab. Marilah kita ikuti beberapa pandangan ulama mengenai hal ini. 1, 2, 3, 4, 5 itu kita akan sambung pelajaran yang akan datang. InsyaAllah kalau umur kita masih panjang, Allah beri bertahu kita. Jadi kita berhenti sampai dulu tuan-tuan. Tuan ada tanya, beri pandangan, beri cadangan. Silakan. Nak marah pun tak apa. Lebih ingat buku-buku masjid wakaf tu dia buat film. Putih-putih kan? Wakaf masjid. Kalau kita pergi open house, kan ada macam-macam tembak, tak apa. Tapi pasti tak makan, halal. Aku pergi open house, dia boleh apa? Boleh ikut YouTube, ayat YouTube, babi diri. Habis kita jadi rusak agama, tak jadi murtad tu. Tapi mana kita terjebak dengan benda yang haram. Kita pergi open house, pastikan yang saudara bukan Islam kita tadi itu dia hormati kita. Mana makan minum yang disediakan bagi kita tu menepati kehendak Islam kita, tak apa. Kalau dia bawa apa, kita sombong gitu, tak ada juga. Kita hidup kerja dalam masyarakat, kita hormati bukan Islam, tak apa. Dia begini, kalau bukan Islam tu dia menghormati kita, tinggal mangkuk dia tumpah daripada catering. Dia order catering Melayu. Saya ada catering Melayu, catering Muslim lah. Ada juga Melayu Kristian. Dia kata, "Haji, mari rumah saya Haji." Atau dia buat kita, setiap kita ke kawan kita jalan kita. Nanti esok petang atau rumah. Kita kata kenapa? Ada makan-makan sikit lah. Dia panggil saya makan tu ayam cucuk, beri cucuk ke apa? Diri potong ke apa? Ada Haji itu saya order itu catering. Datang Haji makan-makan, kita sama-sama. Oh, itu catering halal kan? Halal. Okey. Kita datang, tak ada masalah. Jadi jangan ada upacara keagamaan dia. Kalau nak dia ajak kita makan-makan, belum daripada makan tu main kita terlibat dengan upacara keagamaan dia. Kalau kita masuk bicara, tak tahu. Masuk gereja tengok, aku benar tak tahu. Saya belum pernah bacakan sini, saya tidak mau
Tak apa. Tak apa. Tapi jangan tuan-tuan pergi keramik. Keramik Giza di Mesir. Keramik tu, kalau kita nak masuk keramik, kita kena tunduk. Dia buat tempat masuk tempat tunduk. Mana? Kalau kita nak masuk tempat keramik tu, dia situ ada kubur Firaun. Kita kena kita kena pergi duduk kat Firaun. Dia buat teknik itu. Dia dah kena jaga. Kalau masuk dia tengok masuk kat luar tak apa aja. Masuk tengok kat luar apa. Masuk gereja kita pergi bukan nak buat ibadah, bukan nak tunduk, nak hormat, bukan nak kita masuk survey tengok gitu je. Tapi ada beberapa perkara yang ada kita perhati. Macam kita pergi Batu Kir, tengok itu tak apa. Kemudian budak-budak kecil yang bagi tengok lama kali. Budak kecil yang bagi tengok patung, nama kali berhala-berhala tengok. Sebab ada gangguan. Ada gangguan seperti itu. Gangguan saya tak nak tuji iblis. Okey? Ya. Persatuan masjid orang Bali. Memang ada. Dia kata Memang ada. Persatuan Melayu Kristian. Ya, memang ada. Ada Melayu Kristian pun ada. Ya. Kata apa Islam? Dia nak daftar. Dia nak daftar atas dasar hak asasi manusia. Dia nak daftar atas dasar orang Malaysia. Betul ke? Betul ke? Betul tak tadi bila kita mula beri kebenaran Melayu Islam jadi murtad, Melayu jadi Kristian, dia nakkan hak-hak dia dari segi kemanusiaan, dia tubuh persatuan, dia nak daftar, dia nak apa namanya perlindungan dari segi undang-undang. Sistem Islam. Namanya Islam itu macam betul. Haji dah beri komen. Okay. Saya setuju. Sister in Islam. Tapi beri komentar dia tu macam orang bukan Islam. Betul. Melayu juga. Melayu tak pernah Islam. Dia faham Islam mengikut kacamata barat. Dia faham Islam mengikut tafsiran dia. Itu bagi Islam liberal. Memahami Islam mengikut kacamata yang bebas dan terbuka, yang tidak ada keterikatan pada nas Quran. Islam liberal. Saya ada tulis Islam liberal. Ada tulis tentang seminar liberal kaitan Islam liberal. Tapi bukan di sini tempat untuk kita letakkan. Okey, tuan-tuan. Ini ada VCD pada membicarakan tentang Wahabi. Bahaya fahaman Wahabi. Ini seminar yang dibuat oleh Jabatan Mufti Pahang. Yang berjudul Seminar Pemikiran Wahabi. Seminar ini dibuat di Pahang. Yang jadi ahli panelnya ialah Profesor Madia, Dr. Fauzi Ahmad daripada UN, dan panel yang kedua adalah aku sendiri. Jadi ada sahabat-sahabat kita yang rakam DVD 2 jam juga. Suara baik, gambar baik, pucuk-pucuk yang berkait dengan Wahabi ini, dan debat. Bila saya cakap Wahabi, Pak Wahabi ini sering panas. Ada yang datang pakai mikrofon, cakap. Dia tanya-tanya, pula tanya-tanya lagi macam-macam. Jadi kita jawab satu persatu. Ini ada 2 jam setengah. Ada orang rakam, orang buat Nabi, apa semua ni. Jadi kalau tuan-tuan nak dapatkan, boleh dapatkan lah. Boleh dapatkan. Yang penting fakta berkait dengan Wahabi. Kenapa Datuk Mufti faham buat seminar Wahabi? Sebab dia faham macam-macam ni. Abdul Wahab, Abdul Wahid, Abdul Wahab, macam-macam lah. Buku imam dua bergaduh, nak tunggu buku nak jadi imam. Sebab apa? Dia kata imam dua ni dah bilang, dah tahlil, dah yasin, dah wiri, dah doa pun bilang tak boleh semayang. Mereka yang sebagai imam ni kita kena semayang. Tengok jadi bergaduh jadi fitnah umat Islam. Dah lah ada murtad tadi. Dalam Islam sendiri Wahabi, Syiah, liberal, macam-macam. Jadi kalau ada kekuatan Islam, mudah-mudahan Allah bantu kita. Dan yang penting sekali kita ada kekuatan ilmu dan kesedaran bagi mengelakkan benda-benda ini, insya-Allah subhanahu wa ta'ala. Ini terhad tuan-tuan, boleh dapatkan. Ini kita 2 CD dalam ni 2 jam juga. Tuan-tuan boleh dapatkan. Kalau tuan-tuan buat ni, ini kita buat usaha dakwah.
termasuk vocabulary saya. Kita bangun surah dakwah supaya orang kita faham. Bila cakap Wahabi, ini masalah Wahabi. Bila cakap Syiah, ini masalah Syiah. Bila cakap sisa Islam, ini masalah sisa Islam. Bila cakap hakam, ini masalah hakam. Itu juga yang penting dari faham apa itu yang dikatakan. Kalau dia orang berani, dia orang jawab berani. Dan kita ni di pihak agensi agama tak takut apa-apa. Bukan kerana kita berpaut pada JAKIM, pada IMDI, pada agensi agama, Jabatan Mufti, tidak. Tapi kita berpaut pada kebenaran. Dia lah kita. Jadi cukup sekali tidak tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nak dapatkan buku ni, ada lagi 45 biji. Ada 45 biji saja boleh dapatkan. Kalau tuan-tuan ada duit banyak, ini banyak 45 biji kontakkan, boleh pada besar. Kalau tuan-tuan tak ada duit, free saja, tak ada masalah. Terima kasih kepada semua. Allah bagi berkat kepada kita, Allah rahmati kita, dan Allah letakkan keimanan dalam hati kita dan mati kita dengan nilai keimanan yang mulia. Akhirnya aku boleh berkata Rasulullah Azim alaihi wa sallam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma ja'al jama'ana jama'an marhumah. Ya Allah, jadikan jemaah kami jemaah yang dirahmati. Pada kami bangkit dan berbuka maksumah. Jadikan perpisahan di kalangan kami perpisahan yang terlihat. Pada tadi arfina wal aidan wal ma'na syakiyya wal matul wal mahrumah. Ya Allah, jangan jadikan kehinaan, kecelakaan, kesulitan di depan kami, di belakang kami, di kanan kami, di kiri kami, di bawah kami, di atas kami, di kiri kami, ya Allah. Allah maknina bil ilmi, jadikan kami dengan keilmuan. Wazayyana bil ilmi, jadikan kami dengan kebenaran. Akrimna bil taqwa, muliakan kami dengan ketakwaan. Ajamilna bil afiyah, peradakan tubuh pada kami dengan kesehatan. Allah ma'inna bil ilmi ulama, ikulah kami dengan bimbingan para alim ulama. Aminna bil mawti syahadah, fadilah kami sebagai pejuang agama. Syukur yang mengkira wati fi suratil anbiya, fadilah kami kepada masyarakat nanti. Bersama kelompok para wali dan para nabi ya Allah. Allahumma rabbana hab lana min azwajina dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berikanlah kepada kami suami istri yang hati nasihat antara kaum keluarga. Sesuatu yang boleh dihidup kepada hati kami. Jadikanlah mereka semua ini, ya Allah, beri mimpi kepada orang yang bertakwa. Allah maja'al hadza wa la ilaha illa anta. Jadikan negara kami negara Malaysia masuk dosa makmur bahagia. Takah penduduk muslim yang jadi pada muslim kaya dan mewah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya rabbal alamin. Jadikan masuk dosa Islam kaya dan mewah pada seluruh negeri jadi jodoh masyarakat. Tuhan Allah yang benar-benar menguasai segala alam. Allahumma rabbana atina nufusana taqwaha. Berikanlah hati kami dengan nilai ketakwaan yang kami, berikanlah hati kami. Anta khairu man zakkaha, berikanlah sebaik itu hati bagi manusia. Rabbana atina fid dunya hasanah ya Allah. Jadikan hidup kami di dunia bahagia. Fil akhirati hasanah ya Allah. Jadikan hidup kami di akhirat nanti harmoni dan sejahtera. Waqina adzabannar. Selamatlah kami semua dari siksa api neraka. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.